Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada bharian.com.my, Iman Mustaqim dipenjara 6 bulan dan denda RM10,000 Malaysia kerana menghina Sultan Selangor. 6 September 2023. Mahkamah Session hari ini telah menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan dan denda sebanyak RM10,000 Malaysia terhadap seorang penganggur yang dikenali sebagai Iman Mustaqim atas 2 tuduhan termasuk membuat kenyataan yang bersifat jelek terhadap Sultan Selangor. Hakim N. Priscilla Hemamalini memutuskan hukuman berkenaan selepas Muhammad Azlan Ibrahim, 47 tahun, mengaku bersalah atas pertuduhan tersebut. Mahkamah turut mengarahkan tertuduh di penjara berkuat kuasa hari ini dan tambahan penjara 3 bulan jika gagal membayar denda terbabit. Muhammad Azlan kelihatan tenang, malah sempat membaca Al-Quran di galeri awam sebelum hakim menjatuhkan hukuman. Mengikut pertuduhan, Muhammad Azlan secara sedar telah membuat dan memulakan penghantaran komunikasi jelik sifatnya terhadap Sultan melalui Facebook menggunakan profil Iman Mustaqim dengan niat menyakitkan hati orang lain pada 28 Ogos yang lalu. Hantaran itu dilihat di pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman pada jam 11.37 pagi keesokannya. Sehubungan itu, tertuduh melakukan kesalahan mengikut Perenggan 233-1-E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan boleh dihukum di bawah subsection 233-3 akta yang sama. Tertuduh boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak lebih setahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Selain boleh didenda selanjutnya RM1,000 Malaysia bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan. Muhammad Azlan juga didakwa telah gagal memberi kata laluan kepada laman profil aplikasi Facebook Iman Mustaqim yang diminta Inspektor Syahrir Muhammad di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Damwangi jam 11.23 pagi 31 Ogos yang lalu. Kesalahan mengikut Seksyen 249 dan 242 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 yang memperuntukkan denda tidak lebih RM100,000 atau dipenjarakan tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman, Muhammad Azlan yang tidak diwakili peguam merayu hukuman ringan atas alasan tidak bekerja manakala ibunya uzur di kampung. Saya juga perlu bawa bapa saudara yang buta ke hospital untuk ambil ubat, katanya. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub memohon tertuduh dikenakan hukuman penjara dan denda tinggi. Katanya, kesalahan dilakukan adalah serius kerana memuat naik hantaran yang bersifat jelik, menyakitkan hati orang dan telah menghina Sultan Selangor, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adun UMNO yang telah menghadiri program Perikatan Nasional pada hari ini minta untuk dipecat daripada parti UMNO. Adun Rembia iaitu Muhammad Jailani Khamis yang telah dihadapkan ke Lembaga Disiplin UMNO kerana hadir ke program Perikatan Nasional pada bulan lalu, meminta agar parti itu memecat dirinya. Ini baru gentleman mengakui salah dan rela untuk menghadapi konsekuensi, menghadapi akibat daripada perbuatan. Dan beliau sendiri mahu supaya dia dipecat. Senanglah kerja UMNO, pecatlah, senang saja kan.
Dalam jawapannya kepada surat tunjuk sebab lembaga disiplin kepadanya, Jailani mempertahankan kehadirannya di program tersebut dan berkata ia bukan sabotaj kepada UMNO. Katanya, saya tidak menganggap perbuatan ini merupakan sabotaj bukan saja kepada UMNO, tapi mana-mana parti sekalipun, kerana saya hadir atas kapasiti pengerusi penaja, itu NGO Mufakat Nasional Melaka, katanya. Tambahnya lagi, saya tidak terlibat menjadi penceramah maupun memberikan kenyataan secara umum, serta mengaibkan mana-mana individu, termasuklah membuat kenyataan yang menjejaskan mana-mana parti politik, sekalipun sewaktu kempen di dalam 2 insiden yang dihadirinya hari ini, katanya. Tambahnya lagi, dengan rasa rendah diri, saya meminta lembaga disiplin UMNO mengambil keputusan di bawah peruntukan 20.10/D, yaitu dipecat daripada parti setelah disahkan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT dan bukan mana-mana hukuman yang lain, katanya. Tambahnya lagi, saya tidak mahu malukan UMNO. Saya minta permohonan saya diterima, katanya dalam satu surat itu yang telah dilihat oleh Malaysia kini. Surat itu diserahkan kepada lembaga disiplin UMNO hari ini. Dia berkata UMNO tidak perlu bimbang dengan permintaannya itu, memandangkan ia tidak akan menjejaskan kedudukan Kerajaan Melaka yang masih memiliki majoriti walaupun kehilangan satu kerusi. Lembaga disiplin UMNO menerusi surat yang bertarikh 28 Ogos yang lalu telah mengarahkan Jailani agar hadir ke prosiding pendengaran pada hari ini serta menjawab surat tunjuk sebab yang telah diberikan kepadanya. Jailani namun tidak hadir atas masalah kesihatan dan kini menjalani rawatan di sebuah hospital di Melaka. Surat itu juga mendakwa dia telah melakukan sabotaj terhadap UMNO kerana dengan sengaja telah hadir pada majlis pengumuman calon PN bagi pilihan raya kecil PRK Dun Simpang Jeram di Bakri, Johor pada 23 Ogos yang lalu. Dalam surat jawapannya, Jailani berkata dia menolak sebarang kerjasama dengan Pakatan Harapan, terutamanya DAP, dan tidak akan menerima perkara yang disifatkannya sebagai membawa kepada perpecahan orang Melayu dan Islam. Dia juga mempersoalkan komitmen yang pernah disuarakan oleh Presiden UMNO, iaitu Ahmad Zahid Hamidi, ketika Perhimpunan Agung Parti sebelum ini untuk tidak akan bekerjasama dengan pengerusi PH Anwar Ibrahim dan DAP. Katanya, malangnya musuh politik UMNO BN yang dulu saya disuruh untuk tinggalkan, kini menjadi kekasih abadi UMNO sekarang ini. Saya rasa dikhianati, katanya. Tambahnya lagi, jelas kepimpinan UMNO telah membelakangkan survival agama bangsa dan tanah air dan memberi keutamaan kepada so-called party survival agar UMNO terus berada di dalam pemerintahan dan relevan dalam politik negara, katanya lagi dalam surat tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Saya puji tindakan daripada Adun Rembia ini yang gentleman. Sudah buat silap, terus letak jawatan dan minta untuk dipecat. Barulah aman. Kita jumpa lagi. Bye-bye.